Saya ingin ambil bahagian dalam perbahasan bajet 2014. Tentu yang dipertua pada mesyuarat Penggal Pertama Parlimen ke-13 ini, Tan Sri Yang Dipertua mulakan persidangan ini dengan perkataan ubah ini kalilah. Saya dan ahli-ahli yang berhormat lain sokong penuh demi harapan Parlimen Malaysia satu hari akan jadi tahap First World Parliament yang selalu dikatakan oleh Tan Sri. Akan tetapi sehingga hari ini kita masih tidak nampak sebarang perubahan yang jelas, baik pun semasa persidangan atau atas kemudahan Parlimen kita yang sedia ada. Satu yang dipertua, baru-baru ini saya berpeluang bersama ahli-ahli yang berhormat lain dari Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat melawat the National Assembly of the Republic of Korea, iaitu Parlimen Korea. Dalam perbincangan dengan ahli-ahli yang berhormat, iaitu MP-MP mereka, saya dapati banyak perbezaan di antara sistem Parlimen mereka dengan sistem kita. Saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini perbezaan yang utama dari sistem Parlimen Korea untuk rujukan dan pertimbangan Parlimen kita. Satu yang dipertua, Parlimen Korea mempunyai 300 ahli Parlimen. 246 ahlinya dipilih mengikut kawasan masing-masing. Dan 54 ahli lagi dilantik melalui sistem proportional representation yang pagi ini telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri, dan saya masih ingin minta pertimbangan oleh pihak Parlimen tentang sistem ini. Penggal jawatan mereka ialah 4 tahun. Parlimen Korea mempunyai seorang speaker dan 2 orang timbalan speaker, yang seorangnya mesti datang dari pembangkang. Penggal mereka hanya 2 tahun dan selepas itu speaker baru perlu dipilih semula oleh ahli Parlimen sekali lagi. Datuk Yang Dipertua, Parlimen Korea mempunyai 3 peringkat persidangan: plenary, komiti dan negotiation groups. Plenary persidangan itu ialah untuk semua ahli Parlimen mengambil bahagian, dan mereka yang buat keputusan akhir. Mereka juga mempunyai 16 jawatankuasa untuk meneriti dan mengkaji bil-bil yang akan dibentang di plenary persidangan. 2 permanent special committee, iaitu yang jawatankuasa yang khas. Satu untuk bajet dan akaun, dan satu lagi untuk etik. Negotiation group mereka ni boleh ditubuh oleh parti yang mempunyai 20 orang ahli Parlimen atau yang lebih. Yang tak cukup ni, parti yang tidak mempunyai ahli Parlimen yang cukup, iaitu 20 orang, boleh bercampur dengan ahli Parlimen yang lain. Datuk Yang Dipertua, saya amat tertarik dengan kemudahan, keistimewaan dan sokongan Parlimen Korea kepada ahli Parlimen mereka. Bukan hanya mereka mempunyai blok pejabat ahli Parlimen, iaitu setiap ahli Parlimen ada bilik sendiri, dan juga ada 7 pegawai atau penasihat ditanggung oleh kerajaan. Dan juga mereka mempunyai 2 intern. Saya berasa segan ingin tanya apakah lawan atau keistimewaan yang diberi kepada ahli Parlimen mereka. Saya hanya dengan mereka katakan they are very well paid and taken care of. Satu Yang Dipertua, saya berpendapat sudah sampai masanya kerajaan perlu menggaji semula sistem Parlimen kita. Yang baik kita perlu ditambah baikkan, yang lemah atau yang outdated perlu kita betulkan.
Kemudahan-kemudahan dan keistimewaan dan sokongan kepada ahli parlimen kita perlu ditingkatkan untuk membenarkan ahli-ahli parlimen menjalankan tugas masing-masing dengan lebih baik dan juga perbahasan dalam Dewan lebih berkualiti dan berhasil. Datuk Yang di-Pertua, untuk menggarap industri penerbangan dengan harapan Malaysia akan menjadi hub penerbangan di rantau ini. Saya juga harap impian ini akan jadi satu kenyataan. Akan tetapi saya ingin tanya, adakah pihak kementerian sudah menjalankan kajian yang menyeluruh terhadap setiap lapangan terbang di seluruh negara? Saya berpendapat projek menaik taraf struktur lapangan terbang yang sedia ada mesti mengambil kira tentang kos yang akan terlibat dan pulangan dan kegunaan lapangan terbang itu. Kalau tidak berhati-hati, kemungkinan akan terjadi satu projek gajah putih dan satu pembaziran wang rakyat. Saya ingin bagi satu contoh, Datuk Yang di-Pertua, lapangan terbang Batu Renam di negeri Melaka. Amat jelas apa yang dijanji oleh kerajaan negeri tidak dapat ditunaikan. Selepaslah membelanjakan 234 juta untuk menaik taraf dan memanjangkan landasan. Sedihnya, pada masa kini, hanya 5 kali penerbangan satu minggu oleh satu airline saja, iaitu Lion Air. Apa telah terjadi terhadap janji bahawa AirAsia akan sudah setuju dan sudah tanda-tangan MOU akan gunakan lapangan terbang Batu Renam dengan Airbus A320. Apa telah terjadi? Firefly akan mendarat dengan Boeing 737. Bagaimana dengan janji akan menjadikan lapangan terbang Batu Renam ini satu hub untuk pekerja asing datang atau pulang dari negeri-negeri selatan. Kita masih tidak belajar dari kesilapan ini ke? Bukankah hanya tidak cuba mencari lebih airline untuk menggunakan lapangan terbang yang sedia ada? Kerajaan negeri Melaka beberapa minggu yang lepas menyatakan mereka nak minta peruntukan dari pusat untuk memanjangkan landasan lagi untuk Airbus 380 ke apa. Saya ingat kemudahan yang sedia ada cukuplah. Kita cukup canggih. Cukup jika kita dapat menwujudkan lebih destinasi tempatan di antara bandar-bandar di Malaysia dan Sabah Sarawak sangat cukup. Saya ingin bertanya kementerian, selepas Bandaraya Melaka dan Georgetown sudah diistirafkan sebagai bandaraya warisan dunia, mengapa sampai hari ini kita masih tiada package perancangan yang menggabung Bandaraya Melaka dengan Georgetown? Mengapa kita masih tidak ada direct flight di antara Melaka dengan Pulau Pinang? Sampai hari ini, apa usaha oleh pihak kementerian dan kerajaan negeri, kedua-dua kerajaan negeri untuk memulakan flight di antara kedua bandaraya ini? Saya ingat ini akan dapat membawa hasil ada pendapatan kepada dua-dua negeri, terutama dalam sektor perancangan. Datuk Yang di-Pertua, sektor perancangan telah menjana pendapatan yang lumayan dan berpotensi untuk dipertingkatkan lagi. Negeri Melaka salah satu negeri yang amat bergantung dari sektor ini. Tanpa hasil dari sektor perancangan, mereka
akan jadi satu negeri yang miskin. Negeri Melaka kaya dengan ketinggalan sejarah dan kebudayaan berbilang kaum. Inilah sebab dan keistimewaan menjadi bandar ini bandaraya warisan. Saya harap kementerian mesti mengawal dengan baik tentang sebarang pembangunan dan pembinaan di kawasan sejarah supaya ia tidak menjejas atau merosakkan nilai sejarah yang tidak dapat dikembalikan. Saya amat hairan bagaimana terdapat kelulusan membina bangunan-bangunan tinggi di kawasan zon A. Adakah ia dapat kelulusan dari UNESCO atau dari Museum Negara atau dari pusat? Siapakah kita akan salahkan jika kedudukan bandaraya warisan Melaka dibatalkan satu hari yang akan datang? Datuk Yang di-Pertua, saya ingin tahu bagaimana dengan kawasedia dan adakah sebarang teguran dari UNESCO atau dari badan-badan tertentu. Saya juga ingin tanya apakah kerja pemulihan dan pemugaran ke atas gereja St. Laurent yang nampaknya sudah tertinggal. Gereja ini dibina pada tahun 1700. Salah satu gereja yang paling tua di rantau ini. Harap kementerian akan ambil berat tentang perkara ini dan saya juga ada bawa satu soalan dan minta mungkin dapat satu jawapan yang lebih jelas. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang terakhir, Dewan Yang Mulia ini dimaklumkan 1,000 bendara pemanja telekomunikasi akan dibina dalam tempoh 3 tahun dengan pelaburan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk meningkatkan liputan internet di kawasan luar bandar. Saya ingin tanya tentang syarat-syarat mengenai pembinaan bendara pemanja telekomunikasi, iaitu tentang tapak pembinaannya, strukturnya, jarak dengan kawasan kediaman. Bolehkah ia dibina dalam kawasan sekolah atau di kawasan surau? Kerana kita di Negeri Melaka kita terima aduan dan memang ada pembinaan bendara ni di kawasan sekolah dan juga di kawasan surau. Saya juga nak tanya, adakah kawasan Bararaya, bilik bacaan ini boleh dibinakan bendara ini? Ya. Datuk Yang di-Pertua, Kota Melaka Gulung. ya. Datuk Yang di-Pertua, saya merasakan sungguh pun kita nak liputan internet ini untuk luar bandar, tetapi tidak boleh kita mengabaikan kesihatan dan kepentingan warga di luar bandar juga. Kerana aduan yang saya terima iaitu pembinaan bendara ini terutama di luar bandar ini ada mayat tidak mengikut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dengan itu saya ucap terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya, Kanga 10 minit ya.